Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin dan limpah kurnia pada malam bahagia ini kita dapat lagi bertemu ya. Dalam siri kedua uh, berkenaan perbincangan berkenaan hadis-hadis fitan dan bagaimana kita berinteraksi dengan peristiwa-peristiwa akhir zaman. Selamat datang kepada semua ahli jemaah Ihsanul Amalah dan juga penceramah kita, jemputan kita pada malam ini, Prof. Madia Dr. Faisal Machas. Jadi, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka dengan umur kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi zidna 'ilma. Selamat datang Prof. Prof dari talian. Okay, terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Prof kerana sudi menerima jemputan kami kali kedua. Ya, nampaknya perbincangan kita pada kelas yang lepas tu sangat hangat dengan pelbagai persoalan, soal jawab. Rasa macam tak cukup tak cukup masa, banyak lagi nak diperbualkan, diperbincangkan. Dan apa ni, rentetan daripada itu yang pada yang lepas tu mungkin nak kita bagaimana yang Prof cakap, kita tak bolehlah nak kupas keseluruhan buku ya, buku yang kita bincangkan tempoh hari, buku Prof tulis. Mungkin pada kelas yang lepas Prof telah fokus kepada Imam Mahdi ya, hadis-hadis berkenaan Imam Mahdi. Dan barulah kita tahu ada juga golongan ulama yang menolak hadis-hadis Imam Mahdi ni atas sebab-sebab yang mereka tersendirilah. Dan pada malam ini kita ada sambungannya. Kalau ikutkan kronologinya lah kan, memang kebangkitan Imam Mahdi ni diikuti dengan malhamah dan juga selepas itu kemunculan Dajjal. Jadi saya difahamkan pada malam ini kita akan melanjutkan perbincangan berkenaan Dajjal ya Prof. Ya, ya. Okey, jadi saya dengan hormatnya tanpa melengahkan masa mempersilakanlah Prof untuk sesi kita pada hari ini. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Nurhalina ya. Saya. Okey, sebagai pengacara majlis, Puan Syida Alias, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Terutamanya marilah kita bersyukur kepada Allah SWT kerana masih lagi memberikan kita kelapangan masa, kesihatan untuk kita sama-sama pada malam ini menambah lagi ilmu kita berkaitan dengan hadis peristiwa akhir zaman ya. Jadi saya ingat hari itu dah selesai dah rupanya tak selesai lagi. Saya ingat hari itu dah Tak boleh move on. diberi kita dah bedah kitab, mungkin boleh sambung baca lah. Tapi tak apalah, maksudnya ada lagi perkara-perkara yang perlukan untuk kita detailkan, untuk kita perincikan untuk sesi-sesi berikutnya, sesi malam ni dan sesi berikutnya. Dan insya-Allah untuk malam ini saya akan sharekan slide saya. Kita akan bincang tentang Dajjal ya. Dajjal, saya letakkan tajuknya Dajjal menurut hadis Nabi ya. Kesemua poin dalam ada 52 slide, mungkin kita tak baca semualah, tapi apa yang saya masukkan dalam slide saya ini adalah daripada buku saya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang ada buku saya ni boleh rujuklah ya.
Jadi Dajjal ini datang selepas, kalau ikut kronologinya, Imam Mahdi dululah kan. Bila berlaku peperangan Malhamah, peperangan akhir zaman antara orang Islam dan Rom, yang kita dah bincang itu, Rom dah tak ada, tetapi ulama kata maksud Rom itu ialah negara-negara barat. Jadi kita tahu yang akan melawan dalam peperangan besar itu Imam Mahdi. Kemudian mereka akan buka Konstantinopel, dan ketika itulah dengarnya, diberitahu kepada mereka bahawa Dajjal dah keluar, Dajjal dah tawan keluarga mereka, tentera-tentera yang membuka Konstantinopel itu. Lalu mereka pun kembali ke Syam, dan di situlah mereka turunnya Nabi Isa, kemudian Nabi Isa melawan Dajjal. Okey, apapun hari ini insya-Allah kita cuba fokus kepada hadis-hadis berkaitan dengan Dajjal, yang saya daripada hadis-hadis sahih lah yang saya kumpulkan daripada Al-Kutubus Sittah, karya-karya besar dalam bidang hadis. Ya. Sorry, Prof. Ya. Prof pakai mic tak? Macam perlahan sikit suara. Oh ya Mungkin kah? kena Sekejap ya. dekat sikit dengan laptop ke? Jauh sikit suara. Jauh ya. Sekejap ya. Ya, berdengar macam jauh. Okey saya kena kuatkan suara kot. Okey, kepentingan slide saya yang pertama ni ialah kepentingan mempelajari hadis tentang Dajjal. Dengar ke? Boleh ke? Masih slow lagi? Agak slow lah, tapi Agak slow ya. dia ada mic punya setting yang boleh. Tak apa, jelas sangat. Oh ya, kejap ya. Suara Kak Saya Syida kuat. Suara Prof dia macam apa slow sikit. Jauh. Jauh. Okay, saya tutup lah ni saya punya ni, boleh saya dekat kejap ya. Saya tutup. Saya dah full dah mic saya ni, kejap ya. Okey, tak apalah kot, saya cuba dekat dengan laptop ni. Boleh ke? Boleh sikit. Okey, kepentingan mempelajari hadis tentang Dajjal. Jadi kita nak apa tu, kenapa pentingnya kita sebagai umat Islam mengetahui juga tentang hadis-hadis mengenai Dajjal. Sebenarnya kalau ikut ulama terdahulu, mereka memang menyuruh kita untuk mempelajari dan mengetahui, menyebarkan hadis mengenai peristiwa akhir zaman, terutamanya berkaitan dengan Dajjal. Kalau kita lihat di sini, seorang tokoh ulama, As-Safarini, daripada kalangan ulama mazhab Hambali, dia pernah berkata, di antara sesuatu yang patut dilakukan oleh setiap orang alim ialah menyebarkan hadis-hadis tentang Dajjal pada anak-anak, kaum wanita dan kaum remaja. Dalam satu riwayat menyebutkan bahawa di antara tanda-tanda keluarnya Dajjal adalah peringatan tentangnya yang dilupakan di atas mimbar. Ya, jadi ini antara statement daripada tokoh ulama besar yang merasakan keperluan untuk menyebarkan hadis-hadis tentang Dajjal sebagai peringatan dan persediaan kepada kita semua. Dan menurut beliau lagi, beliau menyebutkan satu riwayat, tanda keluarnya Dajjal itu, dekatnya keluarnya Dajjal apabila orang dah lupa dah tentang Dajjal. Orang tidak diingatkan tentang Dajjal. Ya. Kemudian dan kita tahu bahawa kenapa para ulama kita apa
meminta kita untuk menyebarkan hadis-hadis ini, mempelajari hadis-hadis ini, kerana kemudaratan yang dibawa oleh Dajjal itu sangat besar. Kemudaratannya sangat besar. Sehingga diberitahu dalam satu riwayat bahawa setiap Nabi memperingatkan kepada umat mereka tentang kemunculannya. Cuba bayangkan, Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Kemudian dikatakan di sini setiap Nabi, maksudnya bermula daripada Nabi Adam, Nabi Nuh, dah beribu-ribu tahun dahulu, memang setiap Nabi memperingatkan kepada umat mereka. Jadi menunjukkan bahayanya mudarat besar yang dibawa oleh Dajjal. Kalau kita tengokkan hadis ini, riwayat Anas bin Malik, ma ba'athallahu min nabiyyin illa anzara qaumahu al-a'wara al-kadzab. Innahu a'waru wa inna rabbakum laisa bi'a'war maktubun baina ainaihi kafir. Kafir. Tidak ada seorang nabi yang Allah utuskan melainkan akan memberi peringatan kepada kaumnya tentang Dajjal yang buta sebelah matanya dan seorang pendusta. Sesungguhnya matanya buta sebelah dan sesungguhnya Tuhan kamu tidak buta. Tertulis antara dua matanya, iaitu mata Dajjal, perkataan kafir. Jadi di sini riwayat Bukhari memang secara tegasnya menjelaskan bahawa setiap Nabi itu akan memperingatkan umatnya tentang Dajjal. Okey, kita pergi kepada pengertian lafaz Dajjal. Biasa dalam bahasa kita pun kadang-kadang, ialah kalau kita biasalah setengah-setengah orang tu kalau dia marah tu, dia akan kata Dajjal lah, kau ni Dajjal lah, macam tu lah kan. Jadi memang sesuai lah kalau lafaz itu, kerana Dajjal itu kalau ikut bahasanya, ni dari sudut bahasa lah, mencampur adukkan, mengelirukan, menimbulkan kerancuan, pendusta. Jadi Dajjal ni daripada perkataan atas wazan fa'al. Fa'al Dajjal. Kalau dia punya jamaknya atau pluralnya ialah Dajjalun. Kan Imam Malik pula menggunakan Dajajilah atau Dajajalah. Itu dari sudut bahasa. Manakala dari sudut istilah, okey, ini dari sudut bahasa pun ada 10 makna. Antaranya Dajjal adalah pendusta. Kenapa pendusta? Kerana dia menutupi kebenaran. Dia menutupi kebenaran itu dengan kebohongan. Okey, jadi sesiapa yang memiliki sifat ini, maka dia adalah Dajjal. Dajjal dengan maksud bahasa tadilah, mendustakan kebenaran. Begitu juga kadang-kala perawi yang pendusta ini dipanggil Dajjal juga kerana dia memasukkan hadis dengan menisbahkannya kepada Nabi SAW. Dajjal juga dinamakan sebagai At-Tamwih. Dalam bahasa Arab, Dajjal bermaksud emas yang digunakan untuk menutupi perak atau besi sehingga orang melihatnya seperti emas tulen. Ini kita panggil tipu daya lah. At-Tamwih itu tipu daya. Sebab Dajjal nanti turun, nanti dia akan membawa pelbagai tipu daya. Orang akan tertipu dengannya, dengan tipu daya yang dia bawa. Kemudian Dajjal juga mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ini tipu daya yang dibawa. Ini fitnah besar yang dibawa oleh Dajjal sehingga ramai orang mempercayainya kerana dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Sedangkan hakikatnya dia adalah manusia. Jadi orang yang percaya pada dia memang percaya dia sebagai Tuhan. Maknanya mereka telah ditipu daya, tertipu. Dia adalah makhluk Allah yang diutuskan untuk menjadi fitnah, ujian kepada manusia
Adakah mereka tetap teguh beriman kepada Allah atau sebaliknya? Dan kita pun tahu Nabi ada mengajar doa bagaimana untuk menghindari daripada fitnah Dajjal yang kita baca sebelum kita memberi salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wa mamat wa min fitnati al-masih ad-dajjal. Okay? Dan kita juga tahu bahawa Dajjal ini juga dinisbahkan dengan lafaz Al-Masih. Al-Masih ad-Dajjal. Jadi bukan Dajjal saja dinisbahkan dengan Al-Masih. Nabi Isa alaihissalam juga dinisbahkan dengan Al-Masih. Al-Masih Isa bin Maryam. Jadi kita kena tahulah apa sebenarnya maksud Al-Masih itu. Okey? Al-Masih bermaksud mamsuhun, maksudnya terhapus. Apa maksud terhapus di sini? Dan seolah-olah tidak bermata. Dan kita tahu pun Dajjal ni matanya cacat. Kedua-dua matanya itu cacat. Ya? Ada matanya yang tertutup. Mamsuh, itu maksud mamsuh itu. Terhapus, tertutup. Imam Al-Qurtubi menyebutkan 10 pendapat tentang asal lafaz Al-Masih. Lafaz ini disandarkan kepada orang yang benar, juga disandarkan kepada orang yang sesat lagi pendusta. Jadi kalau yang benar tu merujuk kepada Al-Masih Isa bin Maryam, manakala yang sesat itu merujuk kepada Dajjal, sesat lagi pendusta. Allah menciptakan dua Al-Masih. Salah satu dari keduanya adalah musuh bagi yang lain. Sebab apa nanti? Nanti yang akan membunuh Dajjal ialah Nabi Isa alaihissalam. Dajjal tak mampu nak melawan Nabi Isa. Dan kita tahu nanti kita akan bincang hadis Nabi Isa. Nabi Isa sendiri dengan nafasnya saja mematikan musuh. Dan nafasnya itu sejauh mata memandang. Ya? Jadi Dajjal memang tak mampu. Memang ditakdirkan Dajjal ini mati di tangan Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa dinamakan Al-Masih, bermaksud yang membawa petunjuk. Dan kita juga tahu bahawa Nabi Isa diberikan mukjizat, boleh menyembuhkan orang buta sejak lahir. Maksudnya dia sentuh. Masaha tu maksudnya sentuh. Jadi dia sentuh je orang sakit, orang buta, akan menyembuhkannya. Orang penyakit kusta akan menyembuhkannya. Dan juga Nabi Isa diberi kelebihan menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Sementara Dajjal adalah Al-Masih yang membawa kesesatan, yang menguji manusia dengan apa kita panggil istidraj, dengan kemampuan luar biasa, yang merupakan sebenarnya kalau ikut hakikatnya kuasa itu hanya Allah yang ada. Tapi Allah beri istidraj kepada Dajjal untuk menguji manusia, seperti menurunkan hujan, menghidupkan bumi dengan tumbuhan, dan macam-macam lah yang akan kita bincang nanti. Ya. Okey, tadi disebutkan beberapa makna kenapa Dajjal dipanggil dengan Al-Masih. Antaranya kerana salah satu matanya buta. Itu satu pendapat. Satu lagi kerana dia mengelilingi dunia dalam waktu 40 hari. Okey, disebutkan Dajjal berada di dunia ini selama 40 hari. Pendapat pertama lebih kuat berdasarkan hadis. Dalam hadis itu disebut Inna Dajjala mamsuhul aini. Ada perkataan mamsuh di situ. Daripada perkataan masaha, dan daripada situlah Dajjal dinamakan sebagai Al-Masih Ad-Dajjal. Jadi maksudnya di situ
Masih al-masih di situ maksudnya matanya buta. Terhapus ataupun buta sebelah matanya. Itu riwayat Imam Ahmad. Okey. Itu sekadar mukadimah lah tentang Dajjal. Kita pergi pula kepada sifat-sifat Dajjal berdasarkan hadis. Banyaklah sifat-sifat yang Nabi ceritakan, yang sifat-sifat ini sangat terperinci. Sebab itu saya pelik kalau ada ulama yang menolak hadis-hadis berkaitan Dajjal, dan memang ada pun. Kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh baca buku saya tu, saya senaraikan beberapa tokoh yang mempertikaikan hadis-hadis Dajjal dengan alasan-alasan yang tidak munasabah. Antaranya dia kata antaranya dia anggap Dajjal ini adalah sebenarnya Amerika contohnya, ataupun Barat, ketamadunan Barat, ataupun Dajjal ini sebenarnya kiasan kepada materialistik. Sebab dia kata Dajjal membawa hujan, Dajjal menumbuhkan tumbuhan, itu semua benda-benda materialistik. Sedangkan Nabi menggambarkan Dajjal itu dengan sifat-sifat yang jelas. Rupa parasnya macam mana, fizikalnya macam mana. Jadi cuba kita tengok hadis ni, saya bacakan bahasa Melayunya. Ketika aku sedang tidur, aku bermimpi. Ini daripada Nabi lah, Rasulullah bersabda. Ketika aku sedang tidur, aku bermimpi melakukan tawaf di sekeliling Kaabah. Tiba-tiba seorang lelaki berkulit sawo matang dan berambut lurus berada di antara dua orang lelaki, sedang rambutnya menitiskan air. Aku bertanya, siapakah orang ini? Rasulullah lah tanya kan. Ini dalam mimpi dia. Mereka menjawab Ibnu Maryam, iaitu Isa bin Maryam. Lalu aku menoleh, tiba-tiba seorang lelaki berkulit merah, berbadan besar. Atau ini Dajjal yang dalam mimpi Nabi, yang kita tahu mimpi para Nabi ini adalah mimpi yang benar. Digambarkan Dajjal itu sebagai lelaki berkulit merah, berbadan besar, rambutnya kerinting, mata kanannya buta sebelah. Saya gariskan kanannya sebab nanti kita akan jumpa riwayat kata mata kiri pula. Mata kanannya buta sebelah, seolah-olah matanya adalah buah anggur yang menonjol. Jadi sifatnya dijelaskan di sini. Aku bertanya, siapakah orang ini? Mereka, iaitu para sahabat, menjawab Dajjal. Orang yang paling mirip dengan Dajjal ini adalah Ibnu Qatan, seorang lelaki dari Bani Mustalik. Jadi digambarkan Dajjal itu menyerupai ada seorang sahabat. Rupanya tubuh badannya itu menyerupai, kan? Ada seorang sahabat zaman Nabi yang menyerupai Dajjal. Dan lelaki ini dia rasa sedih lah sebab dia diserupakan dengan Dajjal. Lalu dia tanya, hal yadurruni, adakah penyerupaan ini memudaratkan aku? Lalu Nabi kata, tidak. Kerana engkau mukmin, manakala Dajjal itu kafir. Jadi legalah. Sebab dia itu diumpamakan dengan makhluk yang paling membawa fitnah besar dalam dalam Islam lah, membawa fitnah yang besar pada dunia. Okey, kat mana tadi saya? Okey. Diriwayatkan daripada Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan Dajjal di tengah-tengah manusia, lalu baginda bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak buta sebelah matanya. Dan ketahuilah sesungguhnya Al-Masih Ad-Dajjal buta mata sebelah kanannya. Matanya bagaikan anggur yang menonjol. Maksudnya macam anggur lah, tertutup matanya itu keluar. Terjojol keluar. Macam buah anggur. Jadi kita dah tahu dah beberapa sifat ataupun ciri-ciri fizikal Dajjal.
Dalam riwayat Nawas bin Sam'an pula, dia seorang pemuda, rambutnya sangat keriting. Keriting ke keriting, saya tak tahu lah eja betul ke tidak tu. Matanya menonjol, seolah-olah aku sedang menyerupakannya dengan Abdul Uzza bin Qatan. Nah, ini tadi Ibnu Qatan ni, nama sebenarnya ialah Abdul Uzza bin Qatan. Ya? Sebagaimana juga Nabi umpamakan Nabi sendiri seperti Nabi Ibrahim. Dia disebutkan dalam riwayat Isra' Mi'raj. Dalam hadis riwayat Ubadah bin As-Samit, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Dajjal adalah seorang lelaki pendek, jarak antara kedua betisnya berjauhan. Rambut kerinting, buta sebelah matanya, terhapus matanya, tidak terlalu menonjol, tidak pula terlalu ke dalam. Ini lagi detail lah. Jika kamu terkeliru, maka ketahuilah sesungguhnya Tuhan kamu tidak buta sebelah matanya. Jadi kadang-kadang saya terfikir, maksudnya kalau berdasarkan ciri-ciri yang Rasulullah ceritakan, maksudnya dia ini tak ada apa kita kata handsome lah, tak adalah handsome tu kan, sebab digambarkan dengan beberapa keadaan lelaki pendek, jarak antara kedua betisnya kan, tetapi orang terpengaruh. Orang terpengaruh, ramai pengikut, ya. Dan sebab itu saya kadang-kadang teringat juga pemimpin ajaran sesat kan, orang-orang yang yang menubuhkan ajaran sesat ataupun yang memimpin ajaran sesat, mereka itu tak ada wibawa pun. Tak ada pewatakan pun sebagai pemimpin. Selekeh je tengok macam Ayah Pin kan. Selekeh je. Tetapi ada pengikut yang ramai. Jadi sebenarnya orang-orang ini dia bawa benda-benda pelik. Kalau bawa benda-benda pelik, akan adalah pengikut. Samalah dengan Dajjal. Nanti kita akan cerita kenapa ramai pengikut Dajjal ni. Ketika apa? Sebab ketika itu orang sangat memerlukan ketika itu berlaku kebuluran yang dahsyat dan Dajjal boleh settle masalah ini. Sebab itu orang percaya kepadanya. Seterusnya ciri-ciri yang lain ialah ini disebutkan lagi, buta sebelah matanya, dahinya lebar, lehernya lebar dan badannya agak bongkok. Bukanlah tegap. Tak ada pula disebutkan dalam hadis sasa badan sasa ke sado ke. Tak ada. Kan? Ataupun badannya berbuku-buku ke, menunjukkan kekuatannya. Tidak. Kan? Ada bongkok lagi. Fihi dafa. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dalam hadis Huzaifah pula disebutkan buta mata sebelah kirinya. Ini disebut sebelah kiri. Dan berambut lebat. Tadi disebut keriting. Jadi ada apa riwayat lah ya. Ini dalam Muslim. Okey, Al-Hafiz Ibn Hajar dia cuba menyelesaikan percanggahan tentang mata yang mana satu yang ada kecacatan. Kalau ikut Al-Hafiz Ibn Hajar, hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan dalam As-Sahihain dan hadis yang menjelaskan bahawa mata kanannya yang buta adalah lebih kuat daripada riwayat Muslim yang menjelaskan bahawa mata kirinya yang buta. Kerana hadis yang disepakati atas kesahihannya lebih kuat daripada yang lainnya. Jadi di sini ulama Al-Hafiz Ibn Hajar dia pilih ataupun dia tarjihkan riwayat yang sebut mata kanannya yang buta, bukan mata kiri. Tapi apapun, kedua-dua matanya ada kecacatan. Kedua-dua mata Dajjal ada kecacatan. Pandangan yang lain pula daripada Al-Qadhi Iyad, ulama kurun kelima, tak silap saya, salah seorang tokoh hadis juga, berpendapat bahawa kedua mata Dajjal adalah cacat. Nampak? Kedua mata Dajjal adalah cacat berdasarkan riwayat yang sahih.
Mata yang dihapus adalah mata yang padam. Maksudnya yang hilang cahayanya. Iaitu mata yang sebelah kanan. Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat Ibnu Umar. Manakala mata yang kiri adalah mata yang di atasnya ada daging tebal. Daging tebal itu tutup. Yang kanan tu tutup habis. Yang kiri itu ada daging tebal yang menutupi matanya. Tetapi masih ada cahayanya. Maksudnya kalau ada cahaya tu dia boleh nampak lah. Ini pun satu kecacatan. Justru Dajjal adalah orang yang cacat kedua matanya. Kerana kata Al-A'war dalam hadis sebut Al-A'war untuk semua anggota badan bererti buruk dan cacat, terutamanya jika berhubungan dengan mata. Maka kedua mata Dajjal adalah cacat, salah satunya hilang penglihatannya dan yang lain dengan kecacatannya. Ya. Jadi Allah bagi mata dia macam itu sebab nak tunjukkan kepada orang beriman bahawa Allah itu sempurna. Kerana Dajjal ni, dia datang, dia turun, dia muncul dengan dakwaan dia itu sebagai Tuhan. Dia itu sebagai Tuhan. Jadi, dengan mudah orang beriman apabila melihat kecacatan mata Dajjal, maka mereka akan tahu bahawa itu bukan Tuhan. Kerana Tuhan itu, Allah itu maha sempurna. Tidak ada keaiban, tidak ada kecacatan. Okey. Okey, kita dah tahu dah beberapa ciri fizikal Dajjal. Seterusnya melalui riwayat Anas, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa inna baina ainaihi maktubun kafirun. Sesungguhnya di antara dua matanya tertulis kafir. Okey, jadi ini kita akan bincangkan ya. Tak boleh ditakwil. Kalau ada orang yang takwil apa tu maksud kafir di sini ataupun maksud tulisan ini adalah kiasan, itu kita tolak terus. Kerana hadis kita dah belajar dah sebelum ini, mana-mana teks hadis kita kena faham secara literal terlebih dahulu, secara zahir terlebih dahulu. Jangan terus takwil kecuali ada halangan untuk memahaminya secara literal. Ya. Oh, kecil pula ni. Dalam satu riwayat, thumma tahajjaha kaf fa ra yaqra'uhu kullu muslimin. Kemudian dalam satu riwayat menyebutkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengejanya kaf fa ra. Nak tunjukkan memang betul lah ada tulisan kaf fa ra di mana setiap muslim dapat membacanya. Dalam riwayat lain menyebutkan yaqra'uhu kullu mu'minin katibun wa ghairu katibin. Setiap mukmin dapat membacanya sama ada yang boleh menulis atau tidak. Yang buta huruf pun. Tapi selagi mana dia beriman, dia buta huruf, dia boleh baca. Tapi kalau dia pandai membaca pun, hebat dia membaca. Tapi dia kafir, dia tidak boleh nampak tulisan kafara antara dua mata Dajjal. Ini antara peristiwa yang akan berlaku pada akhir zaman. Benda-benda pelik yang akan berlaku. Ini saya nak tegaskan bahawa kita tak boleh takwil. Yang ini kita kena faham secara literal. Imam Nawawi kata apa? Imam Nawawi menegaskan dengan katanya, tulisan tersebut adalah benar-benar tulisan, bukan suatu hiasan. Bukan hiasan ataupun boleh ditakwilkan. Ia merupakan tanda yang Allah berikan dari tanda-tanda yang pasti tentang kekafiran, pendustaan dan kebatilan Dajjal tersebut. Ia akan dilihat oleh orang Islam sama ada dia boleh menulis atau tidak. Namun tulisan yang sejelas itu tidak boleh dilihat oleh orang yang terpedaya dengan fitnah Dajjal. Jadi ini fitnah yang sangat besar. Dalam banyak-banyak fitnah daripada dulu sampailah hari kiamat, ini antara ataupun disebut fitnah yang paling besar.
Buktinya apa? Buktinya setiap Nabi mengingatkan umatnya. Walaupun tidak berlaku pada zaman Nabi tersebut. Tetapi mereka mengingatkan umatnya tentang kedatangan Dajjal ini. Okey. Ini kenapa saya bawa yang ini? Kejap ya. Okey, Dajjal juga tidak boleh memiliki keturunan. Ini salah satu sifat yang Nabi sebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri ketika beliau bertemu dengan Ibnu Sayyad. Ini seorang lagi yang dikatakan Ibnu Sayyad ini adalah Dajjal, sehingga beberapa orang sahabat bersumpah bahawa dia itu adalah Dajjal, Ibnu Sayyad ini. Antaranya Omar sendiri bersumpah dia itu Dajjal. Abu Dhar juga bersumpah. Jabir bin Abdullah juga bersumpah. Jadi khilaf ketika itu kerana sahabat melihat ataupun menganggap Ibnu Sayyad ini adalah Dajjal. Tapi ada pertemuan antara Abu Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat, dengan Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad ni dia rasa sedih lah kerana tuduhan macam-macam kat dia ini kan. Nabi pun tak secara secara jelas menyatakan dia Dajjal. Malah tapi yang Nabi kata kat Umar, kalau dia betul-betul Dajjal, kau tak akan mampu bunuh dia. Nabi kata kat Saidina Umar. Jadi Ibnu Sayyad ini dia argue baliklah kat Abu Sa'id Al-Khudri. Kan? Sebab dia kata sebelum ini Nabi kata ciri-ciri Dajjal itu dia tidak memiliki keturunan. Tapi aku mempunyai anak di Madinah. Kan? Aku ada anak, dia kata. Kan? Jadi dia menafikanlah dia itu Dajjal. Antaranya hadis, sesungguhnya dia Dajjal tidak boleh memiliki keturunan. Sesungguhnya dia Dajjal tidak boleh memiliki keturunan. Abu Sa'id berkata, benar jawabku. Ibnu Sayyad berkata, aku mempunyai anak. Jadi dia nak menafikan bahawa dia bukan Dajjal. Tapi ada ulama kata dia ini Dajjalun minad Dajjajilah. Maksudnya dia Dajjal juga tapi bukan Dajjal akhir zaman yang akan keluar nanti. Jadi macamlah perbahasannya panjang tentang Ibnu Sayyad. Ada saya sebutkan dalam bab 4 buku saya. Mungkin tuan-tuan dan puan boleh baca. Ataupun kalau ada kesempatan, mungkin kita akan perhalusi hadis tersebut. Okey, kita selesai ciri-ciri Dajjal yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Kita pergi pula tanda-tanda sebelum keluarnya Dajjal. Yang pertama, tanda sebelum keluarnya Dajjal ialah peperangan dengan Rom. Dan Rom kita dah bincang sesi yang lepas, iaitu kita kata Bani Asfar. Dalam hadis sebut Bani Asfar. Kadang-kadang Nabi guna istilah Bani Asfar. Kadang-kadang Nabi guna istilah Rom. Jadi Bani Asfar tu orang yang berkulit kuning. Kan? Maksudnya barat lah, orang-orang barat. Setengah ulama kata itu adalah orang-orang barat, negara-negara barat. Jadi akan berlaku peperangan besar antara orang Islam dengan orang Nasrani, yang kebanyakan orang barat ni agama Kristian lah. Tapi kalau kita tengok sekarang ni kebanyakan ni dah ateis. Kristian pun dah hampir pupus lah kerana mereka dengan masalah-masalah di gereja. Gereja pun banyak dah bertukar kepada masjid. Mereka pun tak percaya dah kepada padri. Banyak kes-kes jenayah seksual di gereja dan macam-macam lah. Apa bukti tanda-tanda sebelum keluarnya Dajjal ialah berlaku peperangan besar dengan Rom. Iaitu hadis riwayat Abu Daud daripada Jubair bin Nufair. Beliau bertanya kepada Zi Mekhbar. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Saya bacakan terjemahannya. Hadis ni saya dah baca, saya ingat. Dalam sesi yang lepas, kamu akan mengadakan perjanjian dengan Rom, namun kamu akan memerangi mereka
mereka dan mereka menjadi musuh di belakang kamu. Kamu akan diberi kemenangan dan mendapat ghanimah, harta rampasan perang, dan kamu akan selamat. Kemudian kamu kembali dan apabila sampai di suatu daerah yang bernama Zitulul, tempat tinggi yang subur dan banyak tanamannya, seorang dari kalangan Nasrani mengangkat salib dan menyatakan bahawa salib telah menang. Asalnya bersatu ni orang Islam dengan orang Rom untuk melawan satu musuh yang tak dinamakan. Jadi berlaku pula pertelingkahan selepas itu. Seorang daripada kamu marah ketika dikatakan bahawa salib yang menang, sehingga orang Nasrani itu pun dibunuhnya. Lalu orang-orang Rom menyalahi perjanjian dengan orang Islam dan berkumpul untuk peperangan. Jadi di sini selepas itu, ini baru riwayat. Yang pertama, selepas ni ada lagi banyak riwayat yang selepas peperangan berlaku ini, maka tentera-tentera daripada Madinah yang akan, itu adalah sebaik-baik tentera yang Nabi kata. Sebaik-baik tentera yang dipimpin oleh Imam Mahdi akan melawan tentera Rom ini. Itu yang selepas itu diceritakan selepas mereka menang melawan tentera Rom ataupun tentera Nasrani, orang Barat, mereka takluk pula Konstantinopel. Mereka takluk tanpa ada peperangan, tapi mereka dapat harta rampasan perang. Kemudian diberitahu ketika mereka di Konstantinopel, mereka diberitahu bahawa Dajjal telah menawan ahli keluarga mereka. Daripada situlah, daripada Konstantinopel mereka bergerak kembali ke Syam, dan di situlah turunnya Nabi Isa AS. Jadi nak buktinya bahawa Dajjal tidak akan turun melainkan selepas peperangan besar antara orang Islam dengan orang Rom yang kita panggil sebagai orang negara barat lah. Ada riwayat lain lagi yang jelas membuktikan kronologi munculnya Dajjal ialah selepas peperangan dengan Rom. Kamu akan riwayat Muslim melalui Nafi' bin Utbah. Rasulullah SAW bersabda, kamu akan memerangi semenanjung Arab, lalu Allah membukanya. Kemudian kamu memerangi Parsi, lalu Allah membukanya. Kemudian kamu memerangi Rom, lalu Allah membukanya. Kemudian kamu memerangi Dajjal, lalu Allah membukanya. Perawi berkata, maksudnya Allah mengalahkannya lah. Nafi' berkata, wahai Jabir, kami tidak melihat Dajjal keluar sehinggalah Rom dibuka. Itu riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Okey, itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua ialah kekeringan dan kelaparan, ataupun kita kata sebagai kebuluran lah. Terdapat hadis yang menyebutkan tentang kekeringan dan kelaparan yang berlaku sebelum kemunculan Dajjal. Apa hadisnya? Hadisnya daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda. Panjang hadisnya, saya ingat ini riwayat Ibnu Majah dalam kitab Al-Fitan, bab fitnah Dajjal wa khuruj Isa bin Maryam wa khuruj Ya'juj wa Ma'juj. Saya baca terjemahannya. Dan sesungguhnya sebelum munculnya Dajjal akan berlaku 3 tahun kesukaran. Manusia mengalami kelaparan yang amat sangat. Allah memerintahkan langit pada tahun pertama menahan sepertiga air daripada turun ke bumi. Ini semua ujian. Kadang-kadang kita terfikir, kenapa Allah buat macam ni? Ini adalah ujian. Kerana dunia ini adalah darul ibtila, tempat ujian.
Nak tengok sejauh mana kekuatan iman kita. Nak masuk syurga, Allah akan uji dengan apa ujian yang berat. Ini salah satu ujian yang berat yang akan dihadapi oleh orang Islam. Allah memerintahkan langit pada tahun pertama menahan sepertiga air daripada turun ke bumi. Allah memerintahkan bumi agar menahan sepertiga hasil buminya. Air tak ada, hasil tak ada. Kemudian Allah memerintahkan langit pada tahun kedua menahan 2/3 air. Lagi teruk. Tahun kedua tu Allah memerintahkan bumi menahan 2/3 hasil buminya. Tahun kedua teruk lagi. Kemudian Allah memerintahkan langit pada tahun ketiganya supaya menahan seluruh airnya daripada turun ke bumi. Oh, ini tahun ketiga. Sebenarnya ini akhir zaman, tetapi apa tu saudara kita di Palestin dah rasa dah benda-benda ni semua. Di Gaza ni dah rasa dah. Tak ada makan minum, air disekat kan, terpaksa minum air laut. Walaupun hadis ini dia menceritakan peristiwa akhir zaman. Dahsyatlah. Ya. Tapi ada sahabat kita yang dah rasa di Gaza. Tidak ada satu titis air pun jatuh ke bumi. Tapi baru ni ada hujan turun kan. Kemudian Allah memerintahkan kepada bumi agar menahan keseluruhan hasil bumi. Maka tiada tumbuhan yang akan tumbuh. Tiada yang akan tumbuh melainkan binasa. Kalau tumbuh pun tak ada buah, tak ada hasil. Melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang akan dimakan oleh manusia ketika itu?" Rasulullah bersabda, ketika itu manusia akan bertahmid, memuji Allah, bertahlil, tiada Tuhan melainkan Allah, bertakbir, Allahu Akbar, dan ia menjadi seperti makanan. Jadi macam betul-betul di apa yang berlaku di Gaza, di mana mereka tidak putus-putus menyebutkan hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wala quwata illa billah, pujian-pujian, alhamdulillah kepada Allah. Tapi hadis ini adalah apa yang akan berlaku di akhir zaman nanti. Ketika sebelum hampir turunnya ataupun munculnya Dajjal. Okey. Oh, saya tak tulis tajuk nak cepat sangat ni. Minta maaf lah semalam pun ada talk juga tentang bedah buku juga. jadi kelang Seharian kabut. kan, Prof? Macam mana? Seharian kan? Tak dengar? Pagi sampai petang kan yang Itulah. malam. Zam semalam suami saya jumpa Prof semalam. Oh ya ke? Itulah. Okey. Saya ingat siapa? Saya ingat nama tu macam tak ingat saya. Minta maaf lah Okey. Okey, ni tajuknya ialah di mana keluarnya Dajjal? Kat mana keluarnya Dajjal? Ada hadis riwayat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni saya kena baca lah ni. Anna ad-dajjal yakhruju min ardin bil masyriq yuqalu laha Khurasan. Yattabi'uhu aqwamun ka'anna wujuhahumul majanu al-mutraqah. Sesungguhnya Dajjal akan keluar dari sebelah timur yang disebut sebagai Khurasan dan akan diikuti oleh kaum seolah wajah mereka yang tebal, bulat dan banyak daging. Dalam satu riwayat disebut At-Turk. At-Turk dalam hadis itu bukan maksud Turki yang ada sekarang. Kebanyakan ulama sebut At-Turk, bangsa Turk itu adalah di sebelah timur. Jadi kan banyak kejahatan, kemudaratan, kerosakan, dia akan datang daripada sebelah timur. Yang Nabi sebut qarnus syaitan, tanduk tempat kekacauan, tempat munculnya tanduk syaitan. Maksudnya kita pun belajar sejarah kan, munculnya peperangan pertama besar antara sahabat-sahabat pun berlaku di Basrah, di Iraq lah, maksud ketika dengan nama lain di Iraq lah kan. Peperangan Siffin, peperangan Jamal, semua berlaku di sana, di sebelah timur, di Iraq. Kemudian munculnya puak-puak Jahmiyah, Khawarij,
kemudian Mu'tazilah, semua muncul belah-belah sana di Iraq, Iran. Kalau sekarang ni Iran lah. Okay. Tapi kita kena ingat juga di sana juga pernah Baghdad menjadi kota tamadun Islam. Lahirnya ulama-ulama besar seperti Imam Ahmad, Sufyan Ats-Tsauri, kan? Tokoh-tokoh besar. Khazanah-khazanah ilmu, karya-karya besar datang daripada sebelah sana juga. Ya. Okey, kat mana Khurasan ni? Sempatlah saya Google tadi. Jumpalah. Kalau tengok peta ni, adalah Khurasan tu Kha, Ra, Alif, Sin, Alif, Nun. Jadi kalau tengok peta ni, dia dekat-dekat dengan Afghanistan, dengan Baluchistan, dengan Asfahan, Iran lah. Iran sebelah Iran ni. Kan? Jadi logik lah kalau kita fikir. Kalau nampak situ peta ni dia tulis Tehran. Tehran, lepas tu sebelahnya Samnan, kemudian Khurasan, lepas tu ada Mashhad di situ. Okay? Jadi di sebelah-sebelah Iran lah kalau ikut sekarang ni. Dan kalau ikut logik kita pun memanglah sekarang ni Syiah kan. Iran tu Syiah yang hulu lah. Syiah Rafidah, Syiah Imamiyah, Syiah Isna Asyariyah, Syiah 12 imam yang memang mereka itu banyaklah kesesatannya, antaranya mengkafirkan sahabat, melaknat Abu Bakar, Umar, Aisyah, menyatakan Quran itu tidak sempurna, tidak lengkap, dan macam lagi. Apa tu kesesatan mereka. Jadi daripada situ akan muncul ataupun Dajjal akan muncul daripada belah situ dengan disokong oleh 70,000 daripada Yahudi Asfahan. Asfahan tu dekat sebelah tu, nampak tu Asfahan. Belah Khurasan Asfahan tu area yang sama lah. Okey, kita juga tahu bahawa Dajjal akan menjejaki ataupun pergi kepada semua tempat kecuali Madinah dan Mekah. Disebutkan di sini Rasulullah SAW bersabda, ala anqabil madinati malaikatun la yadkhuluha at-ta'unu walad dajjal. Di pinggir-pinggir perbatasan Madinah terdapat malaikat penjaga yang ta'un tidak akan memasukinya dan tidak juga dajjal. Baru ni orang tanya macam mana COVID boleh masuk Madinah sedangkan ada hadis kata ta'un tak masuk. Kan? Jadi diorang kata COVID tu bukan ta'un lah. Berbeza dengan ta'un yang dimaksudkan di sini. Okey, itu hadis riwayat Imam Malik dalam Muwatta. Dalam hadis riwayat Abu Bakrah, Rasulullah bersabda, tidak akan masuk ke Madinah Al-Masih Ad-Dajjal. Ketika itu terdapat 7 pintu masuk ke Madinah dan setiap pintu dijaga oleh 2 malaikat. Mana berani. Sebab Dajjal ni macam kita je, manusia biasa kan. Digambarkan tadi fizikal Dajjal macam mana. Seperti seorang sahabat, Abdul Uzza bin Qutun kan. Mana manusia biasa lah. Kan. Pendek pula orangnya, bongkok pula. Tak adalah, dia tak sebut badan sasa. Kalau kita tahu dalam Rasulullah gambarkan Saidina Umar tu macam bertubuh sasa kan. Orang besar kan. Orang yang berbadan besar kan. Ada sahabat yang Rasulullah gambarkan. Antaranya Saidina Umar. Sampai Rasulullah ingatkan kepada Saidina Umar, kalau tawaf tu tengok-tengok lah, jaga-jagalah. Takut mencederakan orang lain. Tapi Dajjal digambarkan macam ini. Bukanlah orang yang macam bodybuilder tu. Tak ada pula diceritakan. Tengok kat Madinah, pintu Madinah pula dijaga pula oleh malaikat. Nanti dalam hadis lain disebutkan apa malaikat buat kat dia. Dalam Musnad Imam Ahmad daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'til masihu min qibalil masyriq wa himmatul Madinah hatta idza jaa dubura Uhudin darabatil malaikatu wajhahu qibal asy-syam wa hunalika yahliku wa qala marratan sarafatil malaikatu wajhahu. Dajjal akan muncul dari arah sebelah timur
dan tujuannya adalah untuk masuk ke kota Madinah sehingga sampai di balik gunung Uhud, malaikat memukul wajah, kena tampar dengan malaikat. Ya. Jadi dah sebab kena tampar tu, dia larilah menuju Syam, kemudian di sana dia akan mati. Nabi menyebutkan sekali, malaikat mengalihkan wajahnya supaya tak masuk Madinah. Dalam hadis riwayat Anas bin Malik bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi hari ini kita baca hadis saja. Kita baca hadis ni kerana sumber berkaitan dengan peristiwa akhir zaman ni mungkin 80% kita kata 90% adalah daripada hadis. Daripada hadis dan Quran tak banyak cerita tentang peristiwa-peristiwa ni. Jadi pendetailannya banyak dalam hadis. Kecuali Ya'juj dan Ma'juj lah memang disebutkan dalam Quran. Tidak ada satu negeri pun di atas bumi ini kecuali akan diinjak oleh Dajjal. Termasuklah kita tanah Nusantara ini, Malaysia, Indonesia semualah. Kan? Nanti kita tahu macam mana dia boleh injak, dia boleh jejak, dia boleh melangkah di setiap negeri, setiap benua, kan? Kecuali Mekah dan Madinah. Maksudnya Aqsa dia boleh masuk dah, Palestin dia boleh masuk. Mekah Madinah je dia tak boleh masuk. Dan tidak ada perbatasan gerbang kecuali dijaga oleh malaikat yang berbaris menjaganya. Kemudian Madinah bergoncang 3 kali sehingga Allah mengeluarkan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Jadi ada orang munafik di Madinah akhir zaman nanti. Pastilah ada mana-mana pun ada orang munafik. Orang kafir sekarang ni, orang kafir dah boleh masuk dah kan. Baru ni orang tengok dalam tak tahulah, tengok dalam TikTok lah orang tunjuk orang kafir masuk. Jadi sebenarnya hukumnya macam mana? Orang kafir boleh masuk tak bumi Madinah? Kalau Mekah tu memang sepakat tak boleh. Kalau Madinah ni kalau ikut pendapat ulama boleh masuk. Dengan ulama kata tak boleh lebih 3 hari. Ada kata 4 hari. Tujuannya untuk perniagaan boleh ataupun ada urusan, contohnya zaman, saya tak ingat zaman siapa, pernah dibuat perluasan Masjid Nabi, dipanggil orang kafir. Jadi kadang-kadang kita marah lah, kita sakit hati lah, tapi kita kena tengok hukumnya sebenarnya macam mana. Kalau kita ikut emosi kita, sentimen kita, kita akan marah lah. Tapi ada pandangan, malah pandangan fuqaha pun yang kata boleh, tetapi dengan ada syarat lah, tak lebih 3 hari. Bukan tinggal di situ, ada tujuannya, perniagaan dan sebagainya. Saya sentuh sikit lah sebab di sini disebutkan orang-orang kafir akan adalah orang kafir mungkin di hujung zaman ni, akhir zaman ni macam-macam berlaku. Kan? Tak tahu. Sekarang ni pun di Saudi, kita pun mana tak pernah jangka bahawa akan ada disko besar di Riyadh itu. Kan? Tahun 90-an saya belajar tak adalah macam itu kan. Tiba-tiba dah sekarang ini macam tiap-tiap hari pula ada disko kat sana. Tiap kali kita dihantar video-video. Dijemput artis-artis barat. Dan memang diberitakan perancangan pemerintah Saudi itu dia nak jadikan Arab Saudi seperti negara barat. Okey, Dajjal mempunyai para pengikut yang sentiasa menyokongnya sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis riwayat Muslim, iaitu yatba'ud Dajjal min Yahud al-Asfahan. Asbahan. Jadi saya dah tunjukkan Asfahan kan. Sab'una alfan alaihimut tayalisa. Orang yang mengikuti Dajjal dari kalangan Yahudi Asfahan. Asbahan berjumlah 70,000 orang. Di atas bahu mereka terdapat At-Tayalisah. Dikatakan jumlah yang ada sekarang 50,000. Kan? Tapi tak tahulah, saya tak boleh share lain tu sebab saya tak pasti kebenarannya. Tapi dikatakan yang ada Yahudi ramai di sana. Baru 50,000. Diorang kata kalau cukup 70,000 akan keluar Dajjal. Itu dikatakan. Sebab itu saya tak bawa dalam slide saya. Tak pasti, benda yang tak pasti. At-Tayalisah ialah ini pun saya cuba Google At-Tayalisah. Dia macam ridak lah yang tutup kepala tu. Kan? Tapi orang Yahudi yang pakai.
Orang Yahudi dia ada lidah dia sendiri yang tutup kepala tu, dan mereka akan pakailah, dipanggil sebagai tayalisa. Dan orang Islam dilarang memakainya kerana menyerupai orang Yahudi. Cuma saya jumpalah dalam Google, saya type tu adalah gambar-gambar tu, tapi benda yang saya tak pasti, sekali lagi saya takkan share lah. Takut bila saya share ni rupanya bukan tayalisa yang lain. Kita tak tahu macam mana bentuk. Tapi itulah, orang Yahudi dia ada pakai penutup kepala dia. Okey, berapa lama? Ini jadi slide saya ni semua tak ada tajuk. Berapa lama Dajjal akan berada di muka bumi? Saya ada masa sampai pukul berapa, Puan? 10:30. 10:30 Termasuk soal jawab lah. Soal jawab maksudnya tu kita nak berhenti pukul berapa untuk beri ruang soal jawab tu? Macam hari tu 10 suku kan? 10 suku okey. 10 suku kita berhenti soal jawab 10 suku. Okey. Dajjal berada di muka bumi selama 40 hari. Secara terperincinya sehari seperti setahun, sehari seperti sebulan, sehari seperti seminggu, dan bakinya seperti hari-hari biasa. Dan disebutkan di dalam hadis ini, sehingga sahabat bertanya, ada yang satu hari itu sampai setahun kan, 360 hari. Ada sehari itu sampai sebulan, ada sehari itu sampai 7 hari. Jadi macam mana nak solat? Kan? Wahai Rasulullah, pada saat satu hari seperti setahun itu, cukupkah kami solat seperti solat kami sekarang ini? Rasulullah SAW bersabda, tidak. Tetapi perhitungkanlah mengikut kadarnya. Jadi ikut waktulah, ikut jam. Ikut jam. Antara subuh dengan zuhur berapa jam. Zuhur dengan asar berapa jam. Macam itulah. Kena ikut kadarnya. Maksudnya dalam satu hari itu banyak kali solat lah. Sebab dia satu hari itu selama setahun. Cuba bayangkan. Tapi benda-benda ni tak pelik sebab yalah COVID yang berlaku tahun 2020 tu kan. Mana siapa jangka? Kita jangka apa tu 2020 tahun wawasan 2020. Rupanya COVID seluruh dunia. Kan seluruh dunia berlaku COVID. Semua duduk dalam rumah. Siapa jangka? Kan. Tapi jadi akhir zaman ni pun jangan kita pelik lah. Benda-benda pelik akan berlaku. Lagi macam-macam berlaku pada akhir zaman. Okey, fitnah dan tipu daya yang dibawa oleh Dajjal, dia mengaku sebagai Tuhan. Jadi apa bukti dia mengaku sebagai Tuhan? Ada satu riwayat daripada Huzaifah bin Yaman, daripada Abu Umamah Al-Bahili. Dajjal akan berkata kepada orang Arab Badui, apa pendapatmu jika aku hidupkan bapamu dan ibumu? Adakah engkau akan bersaksi bahawa aku ini adalah Tuhanmu? Lalu Arab Badui tersebut menjawab, ya. Lalu dua syaitan datang menyerupai bapanya dan ibunya, dan keduanya berkata, wahai anakku, ikutilah dia Dajjal kerana dia adalah Tuhanmu. Ini mak ayah hadis ni kata, tak dia yang Dajjal tu mampu hidupkan balik menyerupai syaitan tu. Rupakan dengan rupa bapa dan ibunya, dan dia suruh anak dia tu ikuti Dajjal. Jadi ini fitnah yang sangat besar. Orang yang iman dia tak ada, dia akan mudah percaya. Dah mak ayah dia tak ada, dah mati, tiba-tiba hidup balik. Kemudian nasihat Nabi, nasihat Rasulullah melalui riwayat Abu Daud, melalui Imran bin Husain, sesiapa yang mendengar akan kemunculan Dajjal, maka jauhilah dia. Demi Allah, sesungguhnya seorang lelaki akan mendatanginya, iaitu mendatangi Dajjal dengan sangkaan Dajjal orang yang beriman. Dia sangka Dajjal orang beriman. Lalu dia akan mengikuti Dajjal tersebut bersama syubhah yang dibawa. Jadi kita tahulah kenapalah para Nabi, setiap Nabi mengingatkan umatnya tentang tipu daya Dajjal. Dajjal juga membawa dua sungai yang mengalir. Apa terjemahannya? Okey. Salah satunya kelihatan air berwarna putih dan yang lainnya kelihatan api yang menyala-nyala. Apabila seseorang mendapati hal itu, hendaklah dia masuk ke sungai yang menyalakan api. Masuk yang api itu, memejamkan mata, menundukkan kepala dan meminumnya
kerana ia adalah air yang sejuk. Ya. Maksudnya sesungguhnya aku tahu apa yang ada bersama Dajjal. Bersamanya ada dua sungai yang mengalir. Salah satunya menurut mata kasar berupa air berwarna putih dan yang lainnya secara mata kasar berupa api yang bergelojak. Sesiapa yang menemuinya hendaklah dia mendatangi sungai yang dia lihat berupa api dan hendaklah menutup mata, kemudian hendaklah menundukkan kepala lalu meminumnya kerana sesungguhnya ia adalah air yang sejuk. Okey, ini antara tipu daya. Ya, orang melihat pandangan mata dia, dia dah tapi Nabi dah bagi dah kita, Nabi dah ajar kita dah. Harap-harap kita tak sempat lah zaman Dajjal ni kerana fitnahnya sangat besar. Kita belum tahu iman kita tahap mana, kan? Takut, ya, sangat menakutkan, ya, zaman ini. Syurga Dajjal adalah neraka dan neraka Dajjal adalah syurga. Bersama Dajjal itu terdapat syurga dan neraka. Neraka Dajjal adalah syurga dan syurga Dajjal adalah neraka. Fitnah paling besar ialah dia boleh menghidupkan orang mati. Ini yang tadi saya sebut tadilah, ibu bapa kepada lelaki tersebut. Kemudian ada satu lagi riwayat yang panjang menceritakan, saya tak bacalah yang ni, panjang sangat. Mungkin boleh baca sendiri nanti. Dia ini beranilah orang ni, orang lelaki beriman ni. Dia tak percaya Dajjal. Lalu Dajjal pun ugut dia. Kalau aku bunuh kau, kemudian aku hidupkan kau, kau percaya tak aku sebagai Tuhan? Memang betul-betul Dajjal bunuh dia, kemudian hidupkan dia. Tetapi lelaki ini keimanan dia kuat. Terus dia kata, ini lagi membuktikan bahawa kau adalah Dajjal sebagaimana yang Rasulullah pernah beritahu. Dan dia ini memang dibelah dua, tubuh badannya. Ya, ini pun buktikan bahawa Dajjal Allah beri ketika itu mempunyai kuasa untuk menghidupkan orang yang mati. Okey, kita nak tahu macam mana Dajjal boleh cepat sampai ke seluruh dunia, kan? Ada seorang ustaz tu, terkenal jugalah. Ustaz ni kalau silap sikit terus minta maaf. Lepas tu buat lagi. Minta maaf lagi, kan? Saya tengok ustaz ni memang keluar apa, pelik-pelik lah. Kalau cerita peristiwa akhir zaman memang pelik-pelik. Kod 13 lah. Dajjal daripada Bermuda Triangle lah. Kemudian Nabi Adam turun gunung Jerai lah. Kan? Dia kata kan, Ustaz ni pernah sebut, saya kajilah sebab apabila saya nak buat buku ni, saya kajilah kita punya penceramah ni. Dia kata Dajjal ni naik pesawat. Dajjal boleh cepat sampai semua sebab dia naik pesawat terbang. Pesawat lah. Kan? Jadi saya fikir manalah dia dapat sumber ni, kan? Mungkin dia kias dengan hadis ni kot, dia takwil hadis ni kot. Hadis ni sebut, kami bertanya, hadis riwayat An-Nawas bin Sam'an, tentang kelajuan pergerakan Dajjal. Kami bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah kelajuan pergerakan Dajjal di bumi? Rasulullah bersabda, Dajjal mendatangi manusia sepantas hujan yang dihempas angin. Kal ghaithi istadbarat furrih. Jadi jelas seperti sepantas hujan yang dihempas angin. Hujan lepas tu ada angin yang kuat, kan? Jadi itulah kelajuan, bukan melalui pesawat ataupun dari satu, ada dia sebut tu, saya tak ingat apa istilahnya, pemancar dengan pemancar, dia kata daripada pemancar ke pemancar. Tentulah, jadi pelik-pelik lah takwilannya. Kita kena ingat, saya ulang sekali lagi, hadis perkara-perkara ghaib ini kita tidak boleh takwil sesenang hati. Kau nak takwil mesti ada sokongan daripada Quran. Pembunuhan Dajjal, kita tahu Dajjal akan dibunuh di Nabi Isa di bab Lut. Saya pun Google ini, di bab Lut ni ada diletakkan gambar, tapi sekali lagi saya tak pasti adakah betul gambar yang disebarkan, kerana bab Lut ni di sekitar Baitul Maqdis ni banyak pintu, banyak pintu. Jadi tak pasti betul tak gambar yang di-share dalam Google itu. Sebab itu saya tak share di situ. Dan hadis riwayat Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhu,
Allah mengutuskan Isa bin Maryam seolah-olah beliau menyerupai Urwah bin Mas'ud. Lalu Nabi Isa mencari Dajjal lalu membunuhnya. Jadi kita tengok Nabi menyerupakan Nabi Isa bin Maryam, rupanya tu sama dengan seorang sahabat namanya Urwah bin Mas'ud. Ya, jadi sahabat-sahabat pun tengok Urwah bin Mas'ud, tahulah inilah rupa Nabi, seolah-olah lah ada sedikit persamaan dengan rupa Nabi Isa bin Maryam. Ya. Jadi saya ingat kita berhenti setakat ini untuk slide yang ke-43 lah. Selepas tu apa cerita apa lagi? Okey, bagaimana beliau dibunuh lah dan kemudian bagaimana berlindung dari Dajjal. Okey, nanti kita sambung insya-Allah. Muka slide yang ke-43. Ya. Jadi saya serahkan balik. Terima kasih atas ruang dan peluang ini berkongsi berkaitan dengan hadis Dajjal, dan saya yakin tuan-tuan dan puan-puan dah pernah baca dah sebelum ini ataupun pernah mengikuti pengajian berkaitan dengan peristiwa akhir zaman. Apapun ia sekadar mengingatkan kita, sebab tadi ulama dah sebut Dajjal ni perlu diperingatkan. Kalau tak diperingatkan, itu tanda dekatnya kemunculannya. Okay? Jadi kalau ikutkan sekarang, sebab kita banyak dah ramai ustaz cerita tentang peristiwa akhir zaman, mungkin Dajjal lambat lagi dah kot. Harap-harap macam itulah. Okay? Okey, saya serahkan balik kepada pengurusi majlis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khair, Prof. Faisal. Masya Allah, saya memang kata Prof tadi kita banyak macam belajar hadis-hadis ni, tapi macam saya tengok dalam kita punya ni kita macam pecah-pecah lah, maksudnya separate. Hadis ni, belajar sana, hadis sana, belajar sana, tentang Dajjal ni. Semalam ni Alhamdulillah saya nampak ada flow yang Prof telah susun untuk kita dalam slide-slide yang telah Prof bentangkan, dan saya mula nampak dia punya kronologi lah kan. Mungkin boleh kita perkemaskan lagi kalau ada sahabat-sahabat nak bertanya kan, apa lagi pencerahan-pencerahan yang mungkin kita perlu clearkan lah dengan soalan-soalan. Mungkin sementara sahabat-sahabat semua bersedia dengan soalan, boleh on mic lah ya. Terus preferably kita berinteraksi secara ni lah. Tapi saya akan tengok dulu di ruang chat lah ya, Prof. Okay, so yang kita tengok ruang chat kita, mungkin ada satu soalan yang kita sebelum di luar kelas ni lah kita ada berbincang juga, Prof. Di awal sebelum Prof masuk tadi kami ada discuss berkenaan dengan hadis berkenaan Tamim Ad-Dari yang diriwayatkan telah naik kapalnya dipukul ribut dan telah sampai ke suatu pulau. Dan berjumpa dengan haiwan yang pelik namanya Al-Jassasah, dan kemudian berjumpa dengan Dajjal ni yang dibelenggu tangan dan kakinya, dan soal jawab apa semua tu, dan bila balik peristiwa tu diceritakan kepada Rasulullah dan para sahabat. Yang itu kalau tak silap kita pernah discuss dengan Dr. Zahidin, tapi menurut beliau tak jumpa dalam Sahih Muslim. Apa taraf hadis tu sebenarnya, Prof? Hadis itu sahih dalam Sahih Muslim, riwayat Tamim Ad-Dari, dan dibahaskan dengan panjang lebar oleh para ulama kita. Memang hadis yang sahih lah. Walaupun cerita dalam tu macam cerita jumpa Tamim Ad-Dari dan rombongannya dihempas ombak sampai ke pulau, jumpa binatang berbulu yang boleh berkata-kata, Al-Jassasah lah kan. Lepas tu dia kata, pergi kat satu tempat ni, ada orang tengah menunggu kau, Dajjal yang telah terbelenggu kan. Dan cerita ini Nabi sampaikan depan Nabi sembang dengan Tamim Ad-Dari, dengar kisah Tamim Ad-Dari. Nabi berucap di atas mimbar, menceritakan kepada sahabatnya apa yang Nabi sebenarnya pernah cerita kepada sahabatnya. Mengesahkan lagi kisah cerita Tamim Ad-Dari. Walaupun tak nafikan ada ulama yang mempertikaikan hadis ini. Jadi banyaklah pertikaian tentang hadis ni. Antaranya
Kejap Nabi kata pulau tu di sebelah pulau di Yaman. Ada kata arah Laut Syam, ada kata Laut Yaman. Jadi disebabkan ada keraguan tempat pulau itu berada, maka ada ulama kata tak mungkinlah, sebab ada keraguan dari sudut Nabi pun ragu pulau yang mana ataupun laut yang mana. Kemudian ada pula ulama petikai, dia kata sekarang ni dah zaman teknologi canggih dah, ada satelit, takkan tak jumpa pulau ni, kan? Tapi itu kita boleh jawab lah, kita kata MHO 370 pun tak jumpa, apatah lagi pulau yang Dajjal berada ni, kan? Ya memang ada ulama yang tak yakin dengan kesahihan, tetapi ia adalah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Antara lagi banyaklah pertikaian, antaranya kenapa Fatimah seorang saja Dia hadis akhir. yang meriwayatkan hadis ini, kan? Fatimah dengar Nabi berkhutbah, kan? Kisah Nabi cerita tentang kisah Tamim Ad-Dari. Sebenarnya bukan Fatimah seorang, ada lagi sahabat-sahabat lain juga yang meriwayatkan kisah ini. Jadi semua pertikaian-pertikaian itu telah dijawab oleh para ulama kita. Memang ada dalam Sahih Muslim. Dan itu masyhur, hadis yang masyhur. Jadi sebab Prof dia lead to another question. Maksudnya Dajjal ni memang dah lahir dulu lagi dan dia hidup lagi sampai beribu-ribu tahun. Padahal dia seorang manusia biasa kan dalam hadis yang lain. Ya. Jadi explanationnya macam mana Prof? Adakah dia sebenarnya memang dah ada dan kat mana dia sekarang dan kenapa dia tak keluar-keluar? Okay. Itu antara persoalan orang-orang awam lah Prof, yang bila kita fikir pun ya macam susah nak jawab. Yelah, maksudnya Tamim Ad-Dari tu jumpa dia pada zaman sahabat, kan? Zaman Nabi lah, kan? Maksudnya dah 1400 tahun dia hidup, kan? Macam samalah juga dengan Ya'juj Ma'juj, dia zaman Iskandar Zulkarnain, kan? Zaman Zulkarnain masih maksudnya sehinggalah hari kiamat. Jadi saya ingat saya kias macam itulah. Dan bila dia muncul, dia daripada, dalam hadis sebut daripada arah timur, kan? Maksudnya sebelah arah sana. Maksudnya pulau itu pun mungkin, tapi kita dalam bab-bab ini banyak benda yang saya tengok huraian para ulama pun mereka berhenti setakat nas, kan? Memang banyak persoalan, kalau kita nak tanya macam-macam persoalan kita boleh tanya, tetapi para ulama akan jawab berdasarkan teks, nas sebut macam mana. Jadi dalam hal ini kita percaya bahawa Dajjal sudah ada tetapi belum keluar lagi. Itulah berdasarkan hadis Tamim Ad-Dari. Pulaunya di mana? Wallahu a'lam, tak tahu, kan? Guna satelit macam mana pun tetap tak jumpa, sebab Allah tak izinkan lagi. Macam Ya'juj Ma'juj jugalah, temboknya satelit dah ada, tembok punya lah besar di sebalik gunung, kan? Di sebalik gunung, takkan satelit tak boleh jumpa, kan? Tapi Allah tak izinkan lagi, maka tak jumpalah. Wallahu a'lam. Tapi saya nak beritahu ada juga ulama besar yang memang ulama, antaranya Syekh Saleh Muhammad Saleh Utsaimin, dia pun ada keraguan tentang hadis ni. Ada juga ulama Saudi yang memang antara ulama nombor 2 lah selepas Syekh bin Baz, mufti yang buta tu dululah, dah meninggal dah semua ni. Yang nombor 2 lah Syekh Muhammad Saleh Utsaimin, dia seorang tokoh yang hebat dari sudut ilmunya, pakar rujuk. Dia pun ada keraguan terhadap hadis ni. Tapi kita tak boleh ambil lah seorang dua tokoh, kita ambil pandangan majoriti yang menerima hadis ini sebagai hadis yang sahih. Wallahu a'lam. Yalah, kena tawakuf. Ya. Sebab benda-benda yang gaib ni akan datang, kita pun tak tahu, kan? Okey, Prof, kita move on. Okey, Prof, ada soalan ni dari saya sendiri. Macam kita tengok ada cabaran dari segi nak dapatkan sumber air, makanan, kemarau dan sebagainya. Ada segolongan lah orang-orang sekarang ni yang kita panggil golongan PrEP.
dia macam buat preparation, dah tahu yang ada dua lah mungkin dari segi macam mungkin bencana alam lah, prep bencana alam tu, ataupun ada juga yang macam kalau yang ada baca hadis ni akan kata itu enforce lagi berkenaan dengan akan adanya zaman kita dihadapkan dengan cabaran tak ada makanan dan air dan sebagainya tu. Jadi untuk elak tu ada yang macam nak prep dari segi stok makanan, air dan sebagainya, buat bunker dalam tanah untuk persiapan dan dengan harapan bila Dajjal muncul nanti kita tak akan terpedaya dengan dia. Dan ada juga hadis yang kata bila Dajjal muncul kena duduk dalam rumah dan ikat isteri dan anak-anak kamu di tiang. Kan, jadi adakah itu respon yang rasional yang patut kita buat? Menyimpan makanan apa semua tu. Macam COVID lah gitulah, ramai yang habis gardenia semua kena tapau, habis rak kosong. Macam mana Okey. Prof? Saya ingat apa tu itu tak pernah saya tak pernah jumpa lah dalam mana-mana syarah ulama tentang huraian para ulama kita yang menyebut tentang benda ni lah, maksudnya dari sudut makanan, keperluan makan minum. Tapi yang isteri dan anak tu ada riwayat yang sahih yang memang diikat, kerana yang dalam satu riwayat menyebutkan yang ramai pengikut Dajjal ni terdiri daripada kalangan wanita, kanak-kanak, disebut sebab itu disuruh ikat. Ada riwayat menyebutkan. Cuma saya tak ingat sumbernya di mana, riwayat yang sahih. Cuma saya tak ingat dia punya rujukannya. Cuma tak adalah pula saya jumpa ketika Dajjal datang ni, para ulama kita, ya memang kita kena bersedia. Tapi kita ketika itu zaman tu dah berbeza dengan apa yang berlaku sekarang. Tatah makanan pun tak ada kan, sebab itu diceritakan zaman kebuluran kan, zaman yang makanan tak ada. Jadi dia nak simpan pun macam mana dia tahu Dajjal keluar bila, ataupun masa tu pada saya tak adalah, tak sempat kot saya ingat nak simpan-simpan makanan pun. Dan yang penting ketika itu Nabi tak ajar pun tentang benda-benda ni semua, makanan, minuman tak, ataupun bina apa tu bunker bawah tanah, tak ada. Tak ada pun. Yang Nabi suruh kita ialah bagaimana berlindung daripada Dajjal dengan doa-doa, dengan surah Kahfi, dengan apa tu memahami dengan apa berkaitan Dajjal ini. Utamanya surah Al-Kahfi lah yang banyak disebut kan, daripada sama ada ayat awal ataupun ayat akhir. Tak ada pula sebut tentang persediaan dari sudut material ini. Pada saya itulah yang sepatutnya kita pegang. Mungkin insya-Allah ialah akan adalah apa kemudahan. Kerana itu ujian, kita tak sangka. Ujian tu macam-macam ujian, dan ujian di akhir zaman itu adalah sangat sangat dahsyat. Saya tak yakin kalau kita simpan makanan, minuman, ada bunker pun akan menyelesaikan kerana itu dah akhir zaman. Dah akhir zaman itu akan menyelesaikan masalah. Wallahu a'lam. Ya, sebab iman tu yang penting kan. Ya, iman yang penting. Makanannya ialah zikir. Betul. Tadi disebutkan dalam hadis kan. Ya. Okey. Prof, kalau saya tambah sikit, kalau kita boleh kan, maksudnya makanan kita tu bersumber daripada ilmu. Maknanya kita kena berusaha belajar untuk mencari ilmu untuk orang kata persediaan kita sebagai orang kata makanan lah kan. Zikirnya ke, persediaan zikir mental ke, semua kan. Kalau tak belajar, kita tak tahu benda tu fitnah ke apa kan. Saya rasa salah satu dia sebab ni kita kena belajar lah, kena tahu dah macam kita adakan kelas malam ni kan, sikit sebanyak mungkin membantu juga kan. Kalau tak kita akan fikir yang negatif je. Betul. Kan? Betul. Saya ingat saya pun saya pernah belajar dan kita disarankan untuk buat telaga jika ada rumah tanah besar apa. Dan saya pun pressure dekat suami, okey kita buat telaga. Telaga sendiri kan. Dia telaga sendiri ke belakang rumah tu. Pakai solar. Pakai solar. Itulah solar semua sekali. Itulah kita tak belajar, kita akan pengaruh lah dengan cara yang diorang bagi tahu tu kan, Prof kan. Itulah. Itu pentingnya ilmu. Saya ingat saya dah sebut hari itu. Prof Dr. Syaraf Huda kata apabila ditanya bagaimana nak membuat persediaan, ialah dia kata belajar mempelajari tentang hadis-hadis ini.
kan, supaya kita ada ilmu dan persediaan kita berdasarkan ilmu, bukan persediaan kita berdasarkan sentimen, emosi dan sebagainya. Okay? Prof mungkin nak clarify sikit, semasa Dajjal ni muncul dari timur tu, dia pergi Madinah dulu kan? Masa tu Imam Mahdi adakah sedang berperang dengan Rom tu yang mereka terus balik? Betul ke Prof? Okey, Imam Mahdi pun ialah dia dalam riwayat menyebutkan dia pun memang melawan Dajjal, tapi dia pun tahu dia tidak akan mampu untuk mengalahkan Dajjal, ya. Sebab itu Dajjal tentera yang dipimpin oleh Imam Mahdi itu yang melawan Rom, dan tentera yang membuka Konstantinopel pun adalah tentera Mahdi juga. Dan apabila mereka keluar daripada Konstantinopel untuk lawan Dajjal tu, ketika itulah Nabi Isa turun. Dan dia akan dibunuh. Jadi selepas itu Dajjal akan bergerak ke arah Baitul Maqdis, ke arah Baitul Maqdis. Di situlah yang kata batu akan bercakap, orang Islam akan berperang. Orang Islam akan berperang itu bersama Imam Mahdi lah, dengan Nabi Isa. Orang Islam akan berperang dengan tentera Dajjal bersama 70,000 daripada Asfahan. Itu yang kata sehingga batu pun berkata, di belakang aku ada Yahudi, bunuhlah dia, kan. Okey. So melengkapkan loopnya. Yahudi di Iran memang ada ya Prof? Ramai. Memang ada antara tempat di Timur Tengah memang ada Yahudi, kan. Di Timur Tengah, Iran salah satulah tempat yang ramai Yahudi. Itu saya baca tu, tapi saya kena check balik lah. Dia kata di Asfahan tu dah ada 50,000 Yahudi, kan. Wallahu alam, sebab kita pun tak check. Mungkin kita boleh cari sumber lain kot nak pastikan. Saya pernah sampai tu Asfahan tu, dia kawasan hijau. Sebab saya nak pergi masa tu, dapat jemputan Tehran, ada seminar Quran. Student saya daripada Iran lah, dia sponsor pergi sana. Saya nak pergi sangat Asfahan, dia kawasan hijau lah, tempat cantik. Tapi tak pernah, saya tak ada cita-cita nak cari mana. Tapi tahulah Yahudi ramai di situ. Ada satu lagi Prof, hadis yang menyatakan, saya tak tahu tarikh dia, tapi dikatakan apabila Dajjal tiba di pintu Lut dan dikejar oleh Nabi Isa untuk dibunuh tu, dia naik keldai yang ada jarak di antara dua telinganya 40 hasta. Jadi ada orang yang kita boleh ke kita kata, oh mungkin naik private jet kot. Sebab hadis-hadis yang Prof baca, kita go through apa semua ni kan, hadis-hadis akhir zaman ni memang banyak yang pelik-pelik. Dan dikatakan, that's why bila Nabi menggunakan kata-kata secara metafora dan sebagainya tu, because benda tu sahabat-sahabat tak boleh imagine. Masa tu mana ada jet lah, jadi apa. So di macam tadi tu seperti hujan yang ditiup angin kan, kepantasan tu. Jadi macam kalau orang kalau ada yang mengatakan begitu, macam mana Prof? Macam benda yang tak boleh digambarkan oleh sahabat. So Nabi menggunakan apa-apa perkara yang boleh dekat, yang nampak pada zaman tu. Tapi kita kena ingat dalam peristiwa akhir zaman ni, kalau menurut hadisnya, tidak ada lagi dah teknologi yang canggih-canggih, pesawat jet tempur, kereta kebal, kan. Itu berdasarkan hadis yang sahih lah. Malah tentera Mahdi pun digambarkan tentera yang paling bagus. Nabi kata, aku tidak pernah jumpa tentera yang paling bagus, tentera berkuda yang paling bagus. Ketika mereka di Konstantinopel pula, dalam hadis menyebutkan ketika mereka menggantungkan pedang-pedang mereka, guna pedang lagi, kan. Dan banyak lagi lah yang menyebutkan seolah-olahnya tidak ada lagi dah persenjataan canggih yang ada sekarang. Kalau nak takwil, boleh takwil, tetapi perlukan sebenarnya hadis-hadis fitan ni ada ulama yang takwil, tetapi pentakwilan itu perlu didatangkan dengan sokongan daripada pendapat ulama, sokongan daripada hadis ataupun asar, pendapat sahabat, ataupun apa-apa sokongan.
sekadar kita takwil kata oh Dajjal akan datang dengan pesawat tempur. Jadi itu seolah-olah kita bawa satu benda baru yang di luar pengetahuan kita, ataupun dan satu lagi kita seolah-olah apa tu berkata sesuatu yang kita tak tahu, yang tak benar pun, kan. Jadi bahaya takwil-takwil ni. Baik kita berpada dengan teks, apatah lagi melibatkan peristiwa-peristiwa akan datang yang kita pun tak tahu. Itu lebih baik. Sebab takwilan inilah macam-macam kita jumpa teori konspirasi yang kata Ya'juj Ma'juj itu dah keluar dah pun, itu dah ada, mereka adalah tokoh-tokoh orang kaya, Rothschild dan yang Yahudi punya orang berpengaruh. Kemudian apabila ada hadis tentang diikat wanita dan dia kata Ya'juj Ma'juj ni akan Dajjal ni dia akan guna salah satu usaha dia lah menggunakan TikTok, dia kata. Kerana TikTok ni banyak orang perempuan yang ni, sebab itu disuruh perempuan tu diikat. Jadi macam-macam dia dia takwil ni dia akan keluar macam TikTok pun keluar macam-macam lah. Kan, jadi bahaya. Takut kita memberi satu pandangan yang satu pendustaan terhadap maksud hadis Rasulullah SAW. Baik, terima kasih Prof. Okey, so kita pun dah 10.36 ni. Adakah lagi sahabat-sahabat yang nak bertanya? Satu soalan last. Itulah tak apalah, kita carry forward minggu depan lah, sebab nak tanya soalan Okey. lagi mungkin penjelasan panjang juga ni. Nanti panjang kan? Baik. Simpan minggu depan. Alright. Okey, insya-Allah. So, kita ada beberapa siri lagi bersama Prof. So jangan risau ya, insyaAllah kita akan umumkanlah bila kita punya next class dengan Prof lah. So terima kasih sekali lagi Prof dan sahabat-sahabat semua yang sudi bersama sehingga ke malam ni. Dan saya sangat inilah rasa puas, banyak persoalan-persoalan yang bertimpa dalam fikiran berkenaan Dajjal ni. Bukan kita nak mengetahui dengan kata kita tahu nak menakut-nakutkan ke, nak rasa pesimis, rasa macam tak ada peluang nak survive kan. Seperti yang Prof kata tadi, kalau boleh kita doalah yang kita tak melalui zaman Dajjal ni, tetapi kita perlu fikir juga apa yang kita perlu pesan ya kepada anak-anak ya, legasi kita, anak cucu kita ke, kita tak tahu lagi berapa tahun yang ke depan ni yang Dajjal ni sebenarnya akan muncul. Dan kita berdoa kepada Allah Ta'ala dan kita amalkanlah doa-doa yang ada. Amalkan, tapi dia bukan seperti Jampis Rabah kan, hafal saja dah boleh ni, tapi kena faham apa keseluruhan ya. Al-Kahfi itu sebenarnya apa mesej dalamnya, pengajaran-pengajaran, ada 4 ujian-ujian yang dinyatakan dalam tu, dengan mungkin tadabbur yang mendalam berkenaan dengan surah Al-Kahfi itu dan bagaimana kita nak mengelakkannya ya. Okey, baik. So kita sudahi dulu dengan tasbih kafarah dan surah Al-Nas. Baik, terima kasih semua. Jumpa lagi. Terima kasih Prof. InsyaAllah jumpa lagi. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih. So dengan itu kita engkau kita yang lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan sesi Ustaz Nazif insyaAllah. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Terima kasih Cida. Sama-sama. Assalamualaikum.